Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Dini Irfan bin Zainuddin, nombor matrik 280928. Okey, saya akan meneruskan bagi perbincangan apakah itu pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia merupakan amalan pengurusan yang menjurus kepada aktiviti mengurus, mentadbir, mengawal selia dan membangunkan sumber manusia dalam organisasi ke arah mencapai matlamat organisasi. Menyedari sumbangan penting tenaga kerja dalam pencapaian matlamat ini, organisasi harus bijak menyusun strategi untuk mengembangkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan yang ada. Dalam konteks ini, pengurusan sumber manusia yang efisien berupaya membantu organisasi menyediakan tenaga kerja yang menepati keperluan organisasi. Matlamat pengurusan sumber manusia adalah untuk menarik tenaga kerja yang berkebolehan untuk menyertai organisasi, membangunkan tenaga kerja mengikut potensi dan juga pengekalan tenaga kerja untuk jangka panjang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amin Rosli dan nombor matrik saya 280172. Hari ini saya akan ceritakan tentang konsep pengurusan sumber manusia dalam sesebuah syarikat. Okey, konsep yang pertama ialah mengambil pekerja yang bersesuaian. Salah satu cara bagi mencari pekerja yang bersesuaian ialah dengan menggunakan laman sesawang. Hal ini agar pekerja yang memohon pekerjaan dapat ditapis dahulu dan mengikut kriteria yang dikehendaki. Seterusnya ialah membayar gaji dengan kadar yang bersesuaian. Bagi pengurusan gaji, terdapat berbagai cara yang boleh digunakan bagi mengukur berapa gaji yang layak diperoleh oleh seseorang pekerja. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan sistem jam sebagai contoh. 1 jam bekerja bersamaan dengan RM5, maka gaji yang akan diperoleh pada setiap bulan adalah berdasarkan jam bekerja berikut. Dan konsep yang terakhir ialah mengekalkan pekerja yang berkebolehan tinggi. Untuk mengekalkan seseorang pekerja yang mahir bukanlah senang kerana dari segi faktor gaji dan juga dirinya sendiri. Oleh itu, bagi mengekalkan pekerja yang mahir, kita seharusnya memberi mereka gaji yang berpatutan serta peluang untuk naik pangkat agar mereka tidak terasa seperti tiada peluang untuk berkembang dalam syarikat tersebut yang mereka kerja. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Iskandar bin Arifin, nombor matrik 281082. Saya akan menerangkan fungsi utama pengurus sumber manusia, iaitu mengekalkan pekerja yang berkebolehan. Kekalkan pekerja yang berkebolehan merupakan suatu cabaran bagi pengurus sumber manusia. Hal ini kerana pekerja yang berkebolehan kebiasaannya akan berpindah ke syarikat yang menawarkan gaji yang lebih lumayan berbanding tempat kerja dahulu. Oleh itu, pengurus sumber manusia perlu menawarkan gaji yang setimpal dengan kelayakan mereka ada. Dan yang terakhir adalah membangunkan sumber manusia. Pengurus sumber manusia turut bertanggungjawab dalam membangunkan sumber manusia menerusi penyediaan program latihan dan pembangunan. Program ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pekerja dapat mengikuti perubahan teknologi dan berdaya saing yang akan membantu syarikat mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada next presenter. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Siti Sarah binti Abdul Qadir beserta nombor matrik 280814. Saya akan membentangkan mengenai fungsi utama pengurusan sumber manusia. Seperti yang kita tahu, pengurusan sumber manusia bertanggungjawab dalam memilih calon yang berkelayakan. Calon yang dipilih perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syarikat bagi mengelakkan sebarang kerugian. Pengurusan sumber manusia juga perlu diingatkan supaya tidak memilih hulu dalam merekrut pekerja agar calon yang dipilih itu berkualiti dan dapat memberi prestasi yang baik kepada syarikat. Seterusnya, mereka juga bertanggungjawab dalam membayar gaji pekerja. Sebarang masalah yang melibatkan pembayaran gaji seperti gaji masuk lewat misalnya akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aimiti Waka dan nombor matrik 281354. Isu-isu dalam pengurusan sumber manusia. Pertama, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan. Sesetengah mereka mengabaikan dan percaya bahawa undang-undang tidak perlu diamalkan. Ianya boleh menimbulkan masalah yang besar terhadap sesebuah syarikat. Kedua, perubahan teknologi. Syarikat perlu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dari masa ke semasa mengikut peredaran zaman jika mereka tidak mahu ketinggalan di dunia yang serba moden ini.
Ketiga, kurang memupuk budaya positif. Pengurusan sumber manusia perlu memupuk kepelbagaian budaya untuk memberi kesan positif di tempat kerja supaya pekerja-pekerja dapat memberikan pendapat yang bersesuaian dan menyelesaikan masalah yang timbul di dalam sebuah syarikat. Dan yang terakhir sekali adalah masalah pekerja yang berumur. Sesetengah pekerja yang berumur agak sukar untuk diuruskan. Mereka merasakan yang mereka sudah berpengalaman dan membuatkan mereka susah untuk menerima pendapat daripada pekerja yang lain dan menyebabkan syarikat tidak dapat berkembang dengan baik. Nama saya Nur Najihah binti Nazrin. Saya akan membentangkan rumusan. Secara tuntasnya, pengurusan sumber manusia merupakan entiti penting dalam sesebuah syarikat. Tanpa mereka, sudah tentu syarikat akan mengalami kesukaran serta kesulitan dalam mencari bekalan sumber manusia. Umum mengetahui, tenaga pekerja merupakan penggerak utama kejayaan syarikat. Tanpa tenaga pekerja, objektif syarikat tidak mungkin dapat dicapai sekaligus memberikan kerugian kepada mereka sendiri pada masa akan datang. Oleh itu, syarikat perlu memastikan bagi tangan pengurusan sumber manusia menjalankan tugas dengan baik agar visi, misi serta objektif syarikat mampu dilaksanakan dengan sempurna. Kegagalan pengurusan sumber manusia dalam menjalankan tugas mereka dikhawatiri akan memberi kesan negatif terhadap prestasi syarikat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.